وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik dan izin daripadanya kita dapat teruskan lagi pengajian dan bacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi rahimahullahu taala. Pada kalam Muhasyi pada muka surat ke-20 itu mensyarahkan pada kalam syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wal hukmu itsbatu amrin aw nafyuhu. Bermula hukum itu ialah mengisbatkan sesuatu perkara atau menafikan sesuatu perkara. Yakni mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu daripada sesuatu. Wal hakimu bil itsbati awin nafyi, dan hakim yang menghukumkan dengan sabit atau nafi, dengan sungguh ataupun tidak, itu imma asy-syar'u, sama ada syarak, wa imma al-aqlu, sama ada akal, wa imma al-'adatu, dan sama ada adat. Jadi pihak yang menghukumkan, hakim yang menghukumkan sesuatu perkara, sama ada mengisbat atau menafikan tu sama ada daripada pihak syarak ataupun di pihak akal ataupun pihak adat. Maka dinamakan yang pertama hukum syarak, dan dinamakan yang kedua hukum akal, dan dinamakan yang ketiga hukum adat. Kita sambung pada kata Muhasyi rahimahullahu taala. وظاهر عبارة الشارح وظاهر عبارة الشارح أن الحكم فعل. Zahir daripada ibarat syarih daripada Syekh Al-Hudhudi, bahawa hukum tu dia tu jenis perbuatan. Dia tu perbuatan lah. Sebab apa? Sebab dia kata al-hukmu ialah isbat. Hukum ialah mengisbatkan. Nampak? Jadi zahir daripada kalam syarih, hukum tu perbuatan. Sebab mengisbatkan, isbatu amrin, iaitu mengisbatkan perkara itu perbuatan. Haitsu, kok mana fa'il itu? Haitsu arrafahu, sekira-kira syarih mentarifkan hukum bil isbat. Isbat alladhi huwa fi'lun, yang mana isbat tu kan perbuatan. Fi'lun minal af'ali nafsi, perbuatan daripada perbuatan diri. Perbuatan af'alun nafsi lah. Ia bukan af'al jawarih, anggota perbuatan dalaman kita. Kita mengisbat, makna hak dalam ni kita yakin. Itu isbat. Nafi hak dalam ni kita tolak. Nampak? Jadi dia tu fi'lun min af'ali nafsi. Maka wa huwa ahadu aqwalin thalathatin, dan itu salah satu daripada ahadu aqwalin thalathatin, 3 qaul pada masalah hukum ni. Adakah dia fi'il, adakah dia infial, ataupun dia kaifiyat. Nanti dia akan sebut lah. Jadi zahir ibarat syarih menunjukkan hukum min qabilil fi'li, dia termasuk daripada perbuatan. Okay. Was-sahih, kata Syekh Muhasyi kita, Syekh Asy-Syarqawi rahimahullah, was-sahihu was-sahihu annahu
kaifiyatun, bahawa hukum itu ialah kaifiyah. Dia itu kaifiyah. Jadi dia itu min maqulatil kaif. Daripada makulah kaif. Kaif tu apa dia? Hay'ah. Hay'ah akor. Hay'atun qarratun. Hay'ah atau kita kata keadaan lah. Keadaan uh, uh, keadaan yang tetap. Keadaan yang ada, yang berlaku, yang tetap. Jadi dia itu kaifiyat. Jadi waktu kena tengok pada perbahasan dalam ilmu makulat. Maka kata muhasyi kita, sahih, pandangan yang sahih bahawa hukum ni termasuk daripada kaifiyah. Maknanya dia daripada makulatul kaif. Hukum ni benda yang makna menceritakan kaifiyat. Tak? Dia bukan perbuatan. Dan dia bukan hasil perbuatan infial. Dia kaifiyat. Yang nak cerita tentang keadaan. Okay. Maka wayumkinu hamlu kalamihi, maka boleh kita tanggung kalamnya, kalam syarih, alaihi, atas pandangan yang mengatakan alas sahih ni. Mengatakan bahawa hukum di sini juga kaifiyat juga. Nampak zahir dia katakan isbat kan? Kata boleh kita tanggung kalam syarih, isbat. Betul lah dia sebut isbat, tapi dengan makna kaifiyat juga. Macam mana? Wa yumkinu hamlu kalamihi alaihi ala as-sahih. Kalami syarih dengan macam mana? Bi an yurada bil ithbati, dengan yang dimaksudkan dengan isbat pada kalam syarih itu, isbatu amrin itu, maksud dia idrakus subut. Idrak subut. Faham dan idrak, kita kata faham akan subut. Tak? Idrak bagi pengsabitan. Jadi bila idrak tu, idrak ni memang kaifiyat lah. Ada perbuatan kita faham tu. Idrak tu sendiri. Idrak kefahaman lah, kita kata. Kefahaman pengsabitan. Kita takut bila terjemah faham tu perbuatan tak. Memang perbuatan juga, sebab tu bahasa Melayu ni dalam istilah-istilah, terutamanya istilah mantik, istilah usuluddin ni kadang kena kekal kepada istilah asal. Terutamanya bagi orang belajar bahasa Arab dah lah. Sebab itu benda-benda berkaitan istilah ni kena asas bahasa Arab tu kena ada lah, dan kena ada paling kurang asas berkaitan ilmu yang kita nak tu. Kalau tidak, kita nak terang pemahaman, kefahaman, faham, jadi susah. Maka kita boleh tanggung kalam musannif tu dengan kita maksudkan dengan isbat itu ialah idrakus subut, pemahaman ataupun kefahaman pada pensabitan tu. Maka itu termasuk min itlaqil malzum, daripada itlaq sesuatu yang malzum, min itlaqil malzum wa iradatul al-lazim. Dia itlaq malzum tapi iradatnya al-lazim. Dia sebut malzum tapi yang naknya lazim. Sebutnya isbat. Sebutnya isbat tapi naknya sebutnya isbat tapi naknya idrakus subut. Jadi mana malzum, mana lazim? Soalan ni biasa kita tanya kan. Mana malzum, mana lazim? Jadi malzum di sini isbat, lazim di situ idrakus subut. Jadi syarih menyebut isbat. Kenapa? Kerana lazim daripada mensabitkan itu bahawa kita faham pengsabitan. Idrakus subut tu lazim. Jadi itlaq isbat tapi maksudnya idrakus subut. Jadi idrakus subut tu lazim. Fahuwa min itlaqil malzum wa iradatil al-lazim. Daripada itlaq malzum tapi wa iradatil lazim, tapi hendaknya ialah al-lazim. Habis. Min itlaqil malzum wa iradatu al-lazim, tapi hendaknya ialah lazim. Qala as-sayyid
fi hawashi syamsiyah. As-Sayyid bila itlaq maksudnya Sayyid Al-Jurjani. Sayyidus Syarif Al-Jurjani. Terkenal lah tu dalam ilmu akal. Sayyid yakni Al-Jurjani berkata As-Sayyid Al-Jurjani fi hawashi asy-syamsiyah. Pada hasyiah kepada Syamsiyah. Syamsiyah ni apa nama ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syamsiyah ini kitab mantik lah. Syamsiyah ini kitab mantik. Kitab mantik. Tapi kitab mantik ni kitab mantik yang terkenal lah. Karangan Najmuddin Qazwini. Najmuddin Al-Qazwini. Jadi Syamsiyah ni antara kitab-kitab tinggi mantik lah. Dia mensyarahkan kepada apa nama mantik yang disusun oleh Aristotle. Jadi biasanya orang ngaji Syamsiyah ni lepas ngaji kitab-kitab mantik-mantik lain, Sulam, lepas tu Isaruji, lepas tu kitab-kitab syarah dia, orang akan meningkat lagi kepada mengaji Syamsiyah. Okay? Jadi disyarahkan oleh Kutubuddin Ar-Razi. Syarah dia. Jadi Syekh Sayyid As-Sayyid Al-Jurjani buat hasyiah terhadap syarah Syamsiyah. Berkata Sayyid Al-Jurjani fi hawashi asy-syamsiyati, pada hasyiah Syamsiyah, apa kata dia? Wa ma yutawahhamu, apa yang disangka, min qaulihim, daripada perkataan mereka, iaitu ahli mantiq, al-manatiqah ataupun para ulama, yang apa yang dipaham daripada perkataan mereka. Apa perkataan mereka tu? Al-ithbatu wal-iqa'u wal-intiza'u wal-ijabu was-salbu. Dan daripada perkataan mereka iaitu isbat, iqa', intiza' dengan ijab. Isbat pensabitan, iqa' makna menjatuhkan hukum, intiza' tu makna memaham, ijab makna menyatakan dari segi ayat itu ataupun sesuatu tu ikut cara positif, sal ikut cara negatif. Itu semua isbat, iqa', intiza', ijab dan salbu itu yang dipaham daripada perkataan mereka. Dipaham apa? Min, nak terang, ma yutawahhamu tu. Min anna, dari bahawa sesungguhnya, min anna lin nafsi, bahawa sesungguhnya bagi diri itu fi'lan. Min anna lin nafsi fi'lan. Sebab apabila ulama mantik dia terang berkaitan dengan istilah isbat, iqa', intiza', ijab dan salbi ni, mereka kata itu perbuatan bagi nafsi, perbuatan bagi diri. Anna lin nafsi fi'lan, dipaham gitu. Apa yang dipaham tu falaisa muradan, kefahaman tu bukan maksudnya. Jadi apa yang ditulis bahawa isbat tu apa? Fi'lun nafsi, perbuatan diri. Iqa' tu apa? Itu termasuk dalam perbuatan diri. Ijab dan salbi, dari segi apa nama ni, apa yang disebut itu ialah perbuatan fi'lun nafsi, falaisa muradan. Kata Syekh Sayyid Al-Jurjani, itu bukan murad. Balil muradu min jami'i dhalika kullihi, bahkan yang dimaksudkan daripada semua itu semua sekali, huwal idraku. Jadi yang dimaksudkan daripada isbat, iqa', intiza', ijab dan salbi itu kembali kepada makna idrak. Kembali kepada makna al-idrak, bukan perbuatan diri, bukan fa'lun. Nampak? Jadi kembali kepada al-idrak. Okey. Selesai satu. Sebab itu dia kata isbat di sini makna idrakus thubut. Okey. Kemudian idrak tu daripada makulat mana? Waqtulifa, dan dikhilafkan fil idrak. Dikhilafkan pada masalah idrak. Idrak ni makna pemahaman, atau kefahaman dan pemahaman hok ada dalam, hok terhasil dalam diri kita tu, idrak. Waqtulifa fil idrak. Faqila, kata satu pandangan, infi'alun. Dia itu infi'al.
Dia itu termasuk daripada makulah al-infial. Makulah al-infial. Wa qila kaifiyatun. Kata qil, idrak tu termasuk daripada makulatul kaif. Dia itu kaifiyat. Infial ni makna hasil perbuatan lah. Hasil daripada perbuatan. Fi'il tu perbuatan tu sendiri. Infial itu hasil pada perbuatan. Kaifiyat tu hay'ah al-qarrah. Hay'ah yang ada, yang sabit. Okay? Maka jadi berapa qaul dari sini? 3 lah. Sebab itu di atas tadi kata huwa ahadu aqwalin thalathah. Ahadu aqwalin thalathah. Okay. Was-sahihu, yang sahihnya wa huwa sahih. Wa huwa sahih. Kaifiyat inilah pandangan yang sahih. Makna idrak itu termasuk daripada kaifiyah. Dia itu daripada makulatul kaif. Fayakunu sahihu, maka jadilah yang sahihnya, pandangan yang sahihnya, annal hukma aidan, hukum tu juga min qabilil kaif, termasuk daripada makulah kaif. Daripada makulah kaif. Dia bukan fi'il. Zahir ibarat tu kata fi'il tu tidak, bukan murad. Maksudnya hukum tu daripada dia itu kaifiyah. Okey. Tengok macam mana Syekh Asy-Syarqawi buat datang perumpamaan macam mana kita nak beza antara fi'lun, infial dan kaifiyah. Okey. Wa yumathalu, dan dibuat misal li thalathati, bagi 3 tadi. Bagi fi'il, infial dan kaif. Bi wad'il khatami ala syam'ah, dengan meletakkan cincin di atas syam'ah. Syam'ah ni lilin. Okey. Fa wad'uhu, maka meletakkan cincin atas lilin. Lilin gana ni. Zaman dulu kan kita cairkan lilin. Lepas tu cincin tu kita cok. Cincin tu kita cok atas lilin yang cair ni kan. Kita cok. Jadi ada lekat lah. Akan ada bentuk. Nampak tak? Akan ada berbentuk. Macam zaman dulu orang cok menggunakan dengan cincin. Tak? Cincin. Dia cok tu di atas lilin yang cair lah. Okay. Maka contohnya begitu. Khatam ala bi wad'il khatami ala syam'ah, dengan meletakkan cincin di atas lilin. Fa wad'uhu, kita perbuatan meletakkan cincin tu fi'lun namanya. Itu perbuatan. Wa ta'assuruha. Baca molek ni. Ta'assuruha. Terkesannya asyam'atu. Terkesannya syam'ah. Bila kita letak cincin yang ada bentuk tadi di atas lilin yang cair, maka lilin itu terkesan. Ai, apa maksud ta'athuruha? Ai qabuluha li ta'thir. Menerimanya syam'ah tadi, lilin tadi bagi kesan itu namanya infial. Itu nama infial. Terkesan. Wal hay'atul hasilatu, dan rupa keadaan yang hasil itu kaifiyatun. Itu nama kaifiyah. Nampak? Jelas tak? Okay? Jelas. Jadi kiaslah, wa qis ala zalik. Kiaslah banyak-banyak, tak danglah dia ni bukan perbahasan kitab mantik ni. Cuma dia sebutlah sikit. Maknanya kalau kita rajin, kita tambahlah ilmu lagi. Nampak? Thumma alam, kemudian hendaklah kamu tahu, annahu la farqa fil ithbati baina an yakuna ala jihatil hamli ail al-ikhbari nahwu al-alamu hadithun. Katanya, kemudian hendaklah kamu tahu bahawa sesungguhnya tidak ada beza antara isbat, tidak ada beza pada isbat itu di antara bahawa adalah ia atas jihatil hamli, atas pihak kita menanggung. Menanggung tu maknanya buat khabar. Hamli dengan maksud menjadikan dia khabar. Isbat kok mana? Kok belah kita mengkhabarkan, kita hamalkan, kita tanggungkan. Nampak? Jadi tak ada beza pada isbat itu, sama ada daripada pihak al-hamli, al-ikhbar, kita jadikan khabar, kita khabarkan tentang sesuatu, itu nama isbat juga. Contoh, nahwu al-alamu hadithun. Alam itu hadith. Ini kita isbatkan hudus bagi alam. Ini dengan cara kita hamli, dengan buat jadi khabar. Aw ala jihati as-suhbati wal luzum.
ataupun atas jalan suhbah, menyertai ataupun berlazim-laziman. Turut sekali suhbah wal luzum makna menyertai dan berlaziman. Ka qaulika, seperti perkataan kau, kullama kana al-alamu mutaghayyiran. Apabila mana adalah alam itu berubah, kana hadithan, maka dia baharu. Itu dari segi berserta makna kita buat kot cara apa ni, dipanggil syartiyah muttasilah. Apa tak? Dalam mantik kan dia ada cara-cara susunan tu kan. Cara susunan apa nama qadiyah. Tak. Jadi kullama kana al-alam mutaghayyiran, tu disertai sekali tu. Makna yang kita panggil syartiyah muttasilah tu lah. Bila mana alam itu berubah, maka adalah ia baharu. Au ala jihatil inat, ataupun dari segi kita isbat itu, ini pun betul isbat ni, walaupun ayat dia gini. Ayat syarat gini pun isbat juga. Ataupun ala jihatil inat, atas jalan inat. Inat ni makna tak boleh nak berimpung. Atau kita panggil sebagai syartiyah munfasilah. Syartiyah munfasilah. Dalam ilmu mantik ada kan? Syartiyah munfasilah. Dia kata, apa nama ni, al-adadu imma zawj wa imma al-witr. Bilangan tu sama ada berpasang zawj, makna genap, ataupun bilangan itu bilangan yang ganjil. Okay. Jadi, itu dipanggil apa? Dipanggil al-inat lah. Nama kau inat sebab apa? Sebab tak boleh nak gabung. Satu adat tu, dia tak boleh nak gabung. Dia ganjil dan dia juga nombor genap. Tak boleh. Aw ala jihatil inat ka qaulika al-mawjudu. Benda yang ada tu imma qadimun aw hadithun. Yang ada itu sama ada qadim ataupun baharu. Dia tak boleh berimpung. Qadim dengan baharu tak boleh berimpung. Sebab itu dipanggil inat. Okay. Wujud pada syartiyah munfasilah. Okey, itu kok belah isbat. La farqa fi isbat. Wa kadza yuqalu fi nafyi. Jadi semua tadi sama ada kita jadikan khabar atau letak pada syartiyah uslub syarat yang dua-dua tadi muttasilah munfasilah. Maknanya isbat belaka tu. Tak kira dalam bentuk apa-apa pun. Wa kadza yuqalu fi nafyi. Demikianlah dikatakan pada masalah nafi. Contoh, kalau dah kita buat ayat nafi pun, al-alamu laisa biqadimin. Alam itu tidak qadim. Itu kok alhamlu biasalah. Ataupun kita buat dia jadi dia kok suhbah atau luzum. Apa dia kita nafikan? Laisa kullama kana al-alamu mutaghayyiran kana al-qadimu wasfan lahu. Dan tidaklah setiap kali adalah alam itu berubah, maka adalah yang qadim itu sifat baginya. Ai la talazuma, iaitu tidak ada berlazim-laziman antara keduanya. Alam berubah adakah qadim? Tak lazim. Tidak ada talazum bainahuma. Okay. Itu kok cara jihati suhbah wal luzum. Au laisal mawjudu imma hadithun au mumkinun. Dan tiadalah yang mawjud itu sama ada hadis ataupun mumkinun. Tidak adalah mawjud itu sama ada hadis ataupun mumkinun. Ini dipanggil syartiyah munfasilah. Dah al-inat tadi. Maka itu penafian tu. Tak kiralah pada mana-mana bentuk ibarat. Maka fal maslub. Ni maka dah contoh tadi. Fal maslubu. Yang disalap, kita kata yang dinafikan di sini. Yang dinafikan di sini. Nafi hukum ni lah. Fal maslubu fil awwali. Pada yang pertama ialah al-hukmu. Yang pada pertama mana? Yang pada yang pertama ni ialah al-alam laisa biqadim. Yang dinafikan pada contoh yang pertama ialah hukum. Iaitu hukum kidam tu dinafikan pada alam. Wa fi tsani, pada masalah yang kedua mana? Kullama kana al-alamu mutaghayyiran kana al-qadimu wasfan lahu. Itu dinafikan talazum. Itu nafi talazum.
Sebab itu kata ai la talazuma. Pada yang kedua tu dinafikan talazum, berlazim lazimah. Tak lazim alam tu berubah bahawa qadim. Nampak tak? Warrabtu. Warrabtu talazumu warabtu. Yang dinafikan pada yang kedua ialah talazum dan juga rabtu. Wa fi tsalits yang dinafikan al-ina, iaitu pertentangan. Hak tu dinafikan. Mana? Laisal mawjud imma hadithun au mumkinun. Tiadalah yang ada itu sama ada baharu atau mungkin. Nak nafi apa ni? Nak nafi pertentangan. Boleh bertentang? Tak bertentang ni. Hadis dengan mungkin. Benda boleh berimpun. Nampak? Jadi yang dinafikan inat. Pertentangan antara hadis dengan mungkin. Hadis mungkin boleh berhimpun, dia bukan bertentangan. Lain dengan bilangan yang ganjil dan bilangan yang genap. Itu bertentangan, tak boleh berhimpun. Tapi hadis dengan mungkin boleh berhimpun. Okay. Boleh laju tak ke? Kalau laju senang je. Kita tak boleh nak slow. Boleh slow. Kalau kita rekod, kita rewind dengan slow. Tapi maknanya kena ulang balik lah. Kena ulang balik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, habis. Kemudian qauluhu wal hakimu bil itsbati ila akhirih. Okay. Kata perkataan syarih, bermula hakim itu yang menghukum itu menghukum dengan isbat ila akhirih. Mana menghukum dengan isbat ataupun nafi itu sama ada syarak, akal ataupun adat. Okay. Perkataan syarih itu zahiruhu, zahirnya annal itsbata awin nafya mahkumun bih. Zahirnya isbat atau nafi itu mahkumun bihi, benda yang dihukum dengannya. Lazimnya mengisbat dan menafi itu benda mahkumun bihi, benda yang dihukum. Betul ke? Zahir gitu. Wa qad taqaddama, padahal telah terdahulu annahu al-hukmu. Bahawa apa nama ni? Dia itu hukum. Isbat tu hukum kan? Kan al-hukmu huwa itsbatu amri. Maka tidakkah hukum tu isbat? Apa tak? Tiba-tiba dia kata sini zahir daripada perkataan dia ni, mana perkataan dia al-hakim bil isbat itu imma syar'u. Fahamnya seakan isbat itu atau nafi itu mahkumun bihi, benda yang dihukum dengannya. Maka apa yang jadi? Fayalzamu ittihadul mahkumi bihi wal hukmi. Maka lazim sama mahkum bihi dengan hukum. Benda yang dihukum dengannya sama dengan hukum. Satu benda, ittihad. Benda yang sama kita panggil mahkumu bihi, benda yang sama itu hukum. Wa huwa batilun, itu batal, mana sama. Hukum tu hukum, benda yang dihukum pula lain. Nampak? Okey. Wa aidan, dan lagi pula, fal hakimu, hakim itu yang menghukum, imma yahkumu, sama ada dia menghukumkan bisubut dengan sabit ataupun lintifah atau ternafi. Yang mana allazi huwa nisbatu, yang mana subut dengan intifak itu ataupun al-mazkur allazi, yakni allazi zukira tadi, huwa nisbatu, subut dengan intifak tu nisbah, la bil isbat, dia tidak menghukum dengan isbat atau dengan nafi. Tengok ni, tu kena sebut kot bahasa Arab jugalah, sebab beza subut dengan isbat, intifak dengan nafi. Okey. Hakim, fal hakimu, al-hakim itu yang menghukum tu, dia sesungguhnya menghukum dengan sabit ataupun nafi, dengan sungguh ataupun tidak. Dia hukum gitulah. Yang mana sungguh atau tidak tu nisbah. Bukan dia menghukum dengan mengisbat. Mengisbat makna menyungguhkan. Ataupun nafi, iaitu menafi. Dia bukan menyungguhkan atau menafikan. Dia hukum dengan sungguh ataupun tidak. Faham Wahasilul jawab, itu iskal dia. Zahirnya begitu. Wahasilul jawabi, hasil khulasah jawabnya,
anna fi kalamihi hazfu mudhafin. Pada kalam musannif itu ada hazaf mudhaf. Ada mudhaf yang dihazaf. Jadi apa dia? Ai bi muta'allaqi al-ithbat. Iaitu mana? Al-hakimu bil ithbat maksudnya al-hakimu bi muta'allaq al-ithbat. Yang menghukum dengan tempat takluk pengsabitan. Faham tak? Subut ini isbat. Muta'allaq dia. Muta'allaq isbat apa? Muta'allaq al-isbat. Muta'allaq isbat ni apa? Ni subut lah. Bila mensabitkan maka hasil subut. Subut ni muta'allaq dia. Apa? Jadi pada kalam musannif itu dia ada hazaf mudhaf. Apa dia? Jadi al-hakimu bil itsbat maksudnya al-hakimu bi muta'allaqil itsbat. Yang menghukumkan dengan tepat takluk isbat, pengsabitan. Maka bila mensabitkan maka tersabit. Kita kata tersabitlah. Nampak tak? Maka tersabit tu hukum. Wa huwa subut, iaitu subut. Awil mahkumi bihi ataupun yang dihukumkan dengannya. Kalau mahfi nafi lah, kalau sabit lah. Okay. Itu satu jawapan dia. Au annahu atlaqal itsbata ataupun musannif sebut isbat wan nafya dan sebut nafi wa iradatu thubuti wal intifai, dia sebut isbat dan nafi tapi dia maksudkan subut dan juga intifa. Sebut isbat tapi maksud subut. Sebut nafi tapi maksud dia intifa. Kita panggil apa ni? Min itlaqi al-malzum wa iradati al-lazim. Nampak tak? Lazim daripada mengisbatkan itu ialah subut. Lazim pada menafi itu intifa. Okey, habis. Kemudian kata Muhasyir rahimahullahu ta'ala, qawluhu imma asy-syar'u. Sama ada syarak. Ila akhirih. U'turida, dibangkang. Bi'anna, dia kata yang menghukumkan dengan isbat dan nafi itu sama ada syarak. Syarak itu sendiri. Maka dibangkangkan dengan bi'anna syar'a, bahawa syarak itu, tidakkah syarak itu huwal ahkamu asy-syar'iyyatu al-mu'arrafatu? Tidakkah dia itu hukum apa dia? Dia kata hukum syarak. Syarak tu apa? Syarak itu ialah hukum syarak. Tidakkah syarak itu yang dimaksudkan ialah ahkam syar'iyah, hukum-hukum yang disyariatkan, hukum-hukum syarak. Al-mu'arrafatu, yang ditarifkan bi annaha, dengan bahawa sesungguhnya ahkam syariah apa dia? Wa wad'un ilahiyun, iaitu ketetapan Tuhan. Wad'un ilahi makna ketetapan Tuhan. Hukum syarak ni apa? Hukum syarak ialah ketetapan ilahi. Wad'un ilahiyun ai ahkamun. Dia terang lagi pula. Ahkamun wada'aha Allah Ta'ala. Hukum-hukum yang Allah Ta'ala letakkan lil ibad, ke atas hamba, ila akhirih, sehingga akhirnya. Ini menurut makna apa syarak tu lah. Syarak tu hukum. Bila sebut syarak maksud apa? Maksud hukum syarak. Tak? Maksud hukum syarak. Apa itu hukum syarak? Iaitu ketetapan Allah. Yakni hukum-hukum yang Tuhan letak kepada hamba. Wala makna li hukmi tilkal ahkam. Bila begitu tak ada makna lah kita nak menghukumkan hukum tu. Faham tak? Wala makna li hukmi tilkal ahkami. Bila begitu tak ada hukum, tak ada makna tak ada munasabah lah. Tak ada makna tak munasabah kita nak hukum tu. Hukum telah berada, kenapa kita nak hukumkan lagi? Itu maksud dia. Tak ada makna lah, sia-sia lah. Hukum buat dah, kita nak hukum lagi apa hukum hak Tuhan letak dah. Itu maksud dia. Jadi kenapa dia kata hakim itu ialah syarak? Dah syarak tu hukum dah. Dah kenapa
dihukumkan lagi hukum. Tak ada maknalah nak menghukumkan benda telah dihukum. Wa ujiba, dan dijawab. Boleh ikut dah. Komen lah kalau nak komen. Nak komen. Boleh faham ke tak Okay. Wa ujiba, dan dijawab. Bi annal murada, bahawa yang dimaksudkan dengannya bihi bisyar'i itu, maksud bisyar'i ialah asy-syari'u, ialah syari'. Sebut syarak tapi maksudnya syari', iaitu yang mensyariatkan. Apa dia syari' Allah lah. Jadi itu daripada bab apa? Sebut syarak tapi maksud syari'. Min itlaqil masdari, sebut masdar syara'a yashra'u syar'an. Tak. Itu sebut masdar syar'u wa iradati al ismil fa'il. Tapi dimaksudkan ialah apa nama ni? Isim fa'il. Sebut syarak tapi maksudnya syari'. Itu satu. Au annahu ala hazfi mudhafin, ataupun dia hazah mudhaf. Hazah mudhaf. Sebab itu baca kalam ulama ni kita kena perhati betul-betul. Nampak tak? Ini tak boleh gaduh-gaduh. Tak boleh gaduh-gaduh. Ini tak ada melibatkan akidah lagi ni. Kalau bincang kita lagi akidah tak. Tapi masih pada menguraikan ibarat. Maka karangan-karangan lain pun fiqh ke apa, kalau kita tak baca teliti, kita akan silap lah. Musannif cakap tentang dua situasi berbeza, kita faham satu situasi. Ghayah yang musannif letak, kita faham kot cara lain. Jadi masalah lah. Masalah. Itu makna perlu kepada tulis zaman ataupun tamarrus pada qiraatul kutub at-turathiyah ni, supaya kita dapat faham ibarat musannif sebagaimana musannif hendak. Kita faham ibarat pengarang sebagaimana pengarang nak. Sebab ada ke orang baca, boleh baca lah, boleh terang lah, boleh mengajar, tapi ibarat diterang kot cara lain. Dipaham kot cara lain. Jadi payahlah bila kita nak pertikai nak ni, tiba-tiba tak dengar. Sebab apa? Sebab pemahaman tu dah tak kena dah. Dia kata musannif sebut gini, pengarang sebut kitab ni. Sebut kitab ni. Tapi murad tu lain, ataupun dia ambil sebahagiannya tak tengok secara menyeluruh. Sebab itulah doalah supaya diberi kefahaman yang betul. Nas'alullaha al-fahma as-sahiha ad-daqiqa, dan faham yang dakik. Okey. Jadi ini hazah mudhaf. Jadi sebut syarak tu maksudnya dzu syar'i, empunya syarak. Jadi syari' ke dzu syar'i itu siapa dia? Wa huwallahu ta'ala, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Idh huwa syari'u, kerana Allah lah syari' yang mensyariatkan hakikatan. Dialah yang mensyariatkan, yakni meletakkan hukum pada hakikat. Qala ta'ala, ni didatangkan dari syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha ila akhirih. Al-ayata ay akmilil ayah. Sambunglah ayat tu. Itu jadi syari' itu merujuk pada Allah, pada hakikat, kerana Allah itulah yang meletakkan hukum. Awir rasulu, wa huwa Allah, ataupun rasul. Rasul pun kita panggil syari' juga, sallallahu alaihi wasallam, tapi majazan, secara majaz lah. Jadi musyarri' dengan syari' ni orang nisbah juga kepada Nabi secara majaz. Sebab Nabi ni apa yang dikata tu ialah menyampaikan daripada Tuhan. Seakan Tuhan khabar gitulah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa? Li'annahu, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu al-muballighu, yang menyampaikan. Okey. Habis. Kemudiannya wa immal aqlu, dan sama ada akal. Jadi akal ni kita berhenti sinilah sebagai tafaulan bi annal aqla lahu haddun. Akal ni dia ada hadnya. Fataqifu 'indal aqli, maka berhentilah di sisi akal. Nampak tak? Tidak boleh. Maka kita berhenti situ untuk malam ni. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.